Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan semula pada malam ini, Rabu minggu yang ketiga setelah bulan lepas kita tidak dapat meneruskan kuliah. Jadi kita dah 2 bulan dan kita dah 2 bulan tidak bersama. InsyaAllah kita akan sambung pada malam ini kuliah kitab kita Al-Halal wal Haram fil Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung mana Cik Zaid? 399. Hukum bersumpah dengan talak. Okay. Muka surat 399, hukum bersumpah dengan talak adalah haram. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hukum bersumpah dengan talak adalah haram. Jadi kita masih berada pada tajuk pembatasan Islam dalam persoalan talak. Nah, dalam persoalan talak, cerai dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, yang berkaitan dengan halal dan haram. Jadi seorang suami haram bersumpah untuk menceraikan isterinya. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim menjadikan talak dalam sumpahannya ataupun dia mengancam dengan sumpah talak terhadap isterinya, iaitu jika isterinya membuat begini atau begitu maka dia tertalak ataupun tertalak. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, secontoh dia sumpah wallahi, wallahi dengan nama Allah, demi Allah, kalau kamu buat gini, jatuh talak. Wallahi kalau kamu pergi pasar malam, jatuh talak. Wallahi kalau kamu balik rumah ayah kamu, jatuh talak. Wallahi kalau kamu duk tengok Facebook, jatuh talak. Cik Nasir, jatuh talak. Tengok Facebook. Dia bersumpah dan dia kaitkan dengan talak. Nah, maka hukumnya adalah haram seorang suami bersumpah dengan nama Allah untuk menceraikan isteri dia. Sesungguhnya sumpah dalam Islam itu mempunyai ungkapan yang tertentu yang tidak boleh dibenarkan selain dari ungkapan itu, yaitu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Maksudnya sesiapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia telah melakukan syirik. Rasulullah SAW bersabda lagi, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Maksudnya sesiapa yang hendak bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ataupun dia berdiam diri.
Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang pertama sekali, dia nak cerita cara bersumpah dalam Islam. Cara bersumpah dalam Islam, kita kena guna nama Allah sahaja. Biasa kita guna wallahi lah. Nah, wabillahi wa tallahi itu jangan guna. Kita guna wallahi, mana demi Allah. Baru kita nak sumpah tu. Nah, dia tak boleh sumpah dengan nama lain. Aku bersumpah dengan nama Nabi, tak boleh. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, wallahi, wan Nabi tak boleh. Kalau tuan-tuan pergi Arab, Cik Nasir pernah di Arab tak? Poti Arab pernah makan? Arab pun di Mesir, dia sumpah wallahi wan Nabi, dia campur dua kali, wallahi wan Nabi. Demi Allah, demi Nabi. Ciri tu sumpah hanya boleh dengan nama Allah. Nama Nabi pun tak boleh sumpah. Bila kita sumpah selain daripada nama Allah, man halafa bi ghairillah, siapa yang sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyraka, dia melakukan syirik pada sumpah dia. Bila kita kena sumpah hanya dengan nama Allah, tiba-tiba kita pergi sumpah dengan hak lain, dengan Nabi ke, dengan apa, dengan bapak kita, dengan mak kita, jadi kita mensyirikkan Allah dan juga Nabi. Mensyirikkan Allah dan bapa kita, mensyirikkan Allah dengan mak kita. Aku bersumpah dengan nama bapakku, sudah. Aku bersumpah dengan nama ibuku, tak boleh. Aku bersumpah dengan bulan, aku bersumpah dengan matahari, aku bersumpah dengan bintang, tak boleh. Tuhan Quran sebut wasyamsi wadduha, wasyamsi demi matahari, wadduha aku tak mengerti, tak ada apa. Tunjuklah ni. Wadduha mana? Oh, pandai. Demi waktu duha. Sumpah lah. Kata tak boleh jadi. Jawablah. RM5. Yang tu Allah yang sumpah, bukan kita. Al-Quran tu kalamullah, kalamun qadimul la yumallu sama. Tidaklah. Kan tidak. Ini tak habis tidak. Sumpah Allah tu, dia sumpah wasyamsi wadduha wal qamari wal laili, demi malam, demi matahari, demi bulan. Tu sumpah dia Allah. Dia tak ada hukum. Allah tu tak ada hukum bagi dia, yang ada hukum kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, makna kalau kita sumpah lain daripada nama Allah, hukum dia haram dan berdosa, dikira syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala pada sumpah. Hak tu dulu dia nak cerita hadis-hadis ni. Kemudian bila kita guna nama Allah sumpah, pi sumpah nak cerai bini, hukum dia haram. Sebab Allah suruh kita jaga bini kita. Allah dan Rasul yang suruh menikah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, untuk melangsungkan kita punya keturunan kita, generasi kita, kata kita nak nikah, Nabi suruh, Quran suruh. Tiba-tiba kita bercerai, nama tu Allah Subhanahu wa taala, tu tak kena tu. Nah, sumpah dengan nama Allah cerai bini, sedangkan Allah tak bagi kita cerai. Kalau tidak ada masalah. Abghadul halal indallah at-talaqu. Perkara halal yang paling Allah benci cerai. Tiba-tiba kita cerai nama dia. Marah dia. Ya sih. Marah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, Cik Nasir suruh Nabi pergi masjid. Faham? Tiba-tiba Nabi pergi karaoke. Lepas tu bila orang tanya, dia kata, tak, ayahku suruh pergi karaoke. Cik Nasir marah. Ayah suruh pergi masjid, dia pergi karaoke. Bila orang tanya dia kata ayah dia suruh pergi karaoke. Salah tu. Sebab tu haram. Kita menggunakan nama Allah untuk meruntuhkan masjid yang mana Allah dan Nabi suruh kita bina masjid itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia jangan lupa. Kalau dia kata insya-Allah macam mana? Nah, dengan nama Allah, demi Allah, aku bersumpah akan menceraikan engkau, insya-Allah. Jangan Aziz. Jadi ke tidak? Ni senyum. Jadi mufti di mana? Australia.
Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Macam mana kalau dia sumpah kemudian dia letak di hujung insya-Allah. Kalau kita nak buat korban, kita kata kambing ini aku nak buat korban insya-Allah. Insya-Allah dia tak jadi wajib. Lembu ini nak buat korban insya-Allah dia tak jadi wajib. Macam mana kalau dia sumpah dengan nama Allah, dia nak cerai isteri, ataupun dia tak sumpah dia nak cerai isteri, dia insya-Allah. Insya-Allah aku ceraikan kau. Jadi atau tidak? Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang ini ada khilaf dalam kalangan ulama. Nasihat saya jangan buat gitu. Kalau suami itu berniat dengan menyebut insya-Allah dengan makna dengan kehendak Allah. Insya-Allah artinya dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki berlaku benda itu, insya-Allah. Jika Allah menghendaki, makna dia. Maka dia kata aku akan ceraikan kamu, ataupun demi Allah aku akan ceraikan kamu insya-Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahu kehendak Allah. Kita tak tahu kehendak Allah. Kehendak suami kita tak tahu. Nah, perempuan lah kehendak suami dia tak tahu. Suami dia kena sebut dulu, bancuh kopi, baru dia tahu nak kopi rupanya. Nah, kalau cik nasi, bancuh masalah. Oh, nak masalah. Kita tahu, senang dia cakap, pun tahu. Tahu tak? Itu hak manusia. Nah, isteri tak tahu suami dia nikah dua lama, dia tak tahu. Isteri tak tahu kehendak suami, suami pun tak tahu kehendak isteri kalau tidak dizahirkan. Kalau sama-sama manusia pun kita tak tahu kehendak, macam mana kita nak tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tujuan dia ikat dengan insya-Allah, dengan tujuan kehendak Allah, maka dia tak tahu kehendak Allah tu nak dia ceraikan, tak nak dia cerai, tak tahu. Maka tak jadi, tak jatuh. Nah, talak itu tidak jatuh. Macam bab korban juga, dia tidak jadi wajib kalau dikata macam tu. Ada insya-Allah di belakang. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tetapi kalau insya-Allah tu sekadar dia sebut kerana dia memang suka sebut insya-Allah. Dia ni suka cakap sikit, hujung dia insya-Allah, insya-Allah. Orang panggil lebay insya-Allah, ada. Dan kalau ada yang tu panggil lebay insya-Allah, lebay mau. Hak di Bali yang panggil lebay Fatihah. Ada? Arab. Nah, Tok Guru Tajwid naik kuda. Orang panggil dia lebay Fatihah sebab apa? Sebab dia dah mengajak Fatihah. Dia mengajak Fatihah saja, hak lain tak ajak. Panggil lebay Fatihah. Jadi kalau dia jenis cakap sikit insya-Allah, cakap sikit insya-Allah, dia jadi tabiat dia, jatuh talak. Sebab insya-Allah itu tidak digantung dengan kehendak Allah. Cuma dia sudah biasa kata insya-Allah. Dia cakap sikit insya-Allah, aku nak pergi insya-Allah, aku nak makan insya-Allah, aku nak tidur insya-Allah. Cakap sikit hujung insya-Allah. Dia jadi budaya dia, tabiat dia. Kalau dia kata aku ceraikan kau insya-Allah, jatuh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ataupun dia nak ambil berkat sajalah insya-Allah, nak ambil berkat insya-Allah sahaja, bukan nak gantung dengan kehendak Allah, jatuh juga. Jadi kita tak tahu kita ni hak mana, kehendak kita tu, niat kita tu hak mana, jangan duk sebut gitu ah. Jangan bersumpah nak ceraikan bini, jangan duk nak ceraikan bini sebut insya-Allah, jangan buat. Nah, kita sebab kita tak pasti yang mana satu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi itu hak nombor satu pula. Hak mukadimah kita pada malam ni, hukum bersumpah dengan talak adalah haram. Jadi jangan guna nama Allah untuk ceraikan isteri. Habis itu. Kita masuk seterusnya, isteri yang diceraikan hendaklah tinggal di rumah suami dalam tempoh iddah. Baik bila berlaku perceraian, kita bab cerai, bab talak. Bila seorang suami menceraikan isteri, sama ada cerai raj'i, talak raj'i dipanggil. Talak raj'i ataupun cerai raj'i, cerai ataupun talak yang boleh dirujuk mula. Mana talak yang pertama, cerai yang pertama dan cerai yang kedua, nama dia raj'i. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ataupun talak bain kubra ataupun sughra. Talak bain kubra, dia ceraikan isteri dengan talak 3.
Kalau 3 tak boleh rujuk lah. Nah, nama ada bain. 1 dan 2 masih boleh rujuk, disebut rajai. Baik, sama ada je cerai 1 ataupun 2 ataupun cerai 3. Isteri itu lepas lafaz lafaz tolak itu, lafaz cerai daripada suami dia tu. Dia nak duduk di mana? Isteri dia tu nak duduk di mana? Nak dia bincang. Isteri yang diceraikan hendaklah tinggal di rumah suami dalam tempoh iddah. Baik, iddah tidak sama perempuan yang masih ada haid 3 kali suci iddah dia. Nah, ambil tahu sikit sudah ada, kita bukan nak bab fiqh ni, cuma nak bagi tahu dulu. Isteri yang sudah ikan paus, jangan saya ikan paus. Berapa lama iddah? Ikan paus atau ikan paus? Bukan, ikan hiu ikan paus. Monopaus. Berapa lama iddah? Geng kerana ni kalau tu Iman tanya tak luluh nikah ni. Yang masih ada haid 3 kali suci sebab dia ada haid ini. Yang sudah tidak ada haid tak boleh kira 3 kali suci sebab dia suci sokmo, tak ada haid dah. 3 bulan hijrah. Nah, yang masih ada haid 3 kali suci yang sudah ikan paus ataupun belum ada haid, nikah muda sangat, nikah umur 7 tahun. Nah, belum ada haid dikira 3 bulan hijrah. Sama ada dia tidak ada haid lagi ataupun haid sudah habis 3 bulan hijrah. Kalau suami meninggal 4 bulan 10 hari. Kalau kahwin tak setubuh lagi, tak ada iddah. Nah, okey. Tuan-tuan pribadi dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau hak ada iddah ni, sama ada cerai talak rajai ataupun bain ataupun suami hak meninggal tak apalah. Hak ni cerita dia yang boleh rujuk rajai ataupun yang bain tak boleh rujuk. Dia kena duduk di rumah suami dia. Wanita yang ditolak suaminya, dicerai suaminya, diwajibkan oleh syariat Islam tinggal di rumah suaminya selama dalam masa iddah tu. Tak kira 3 kali suci ke 3 bulan. Haram baginya untuk keluar dari rumah. Ini hukum halal haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, haram bagi dia keluar dari rumah. Sebagaimana haram juga ke atas suaminya untuk menghalaunya keluar dari rumah tanpa sebab. Bila berlaku perceraian, cerita dia isteri yang dicerai duduk di rumah tu lah tengok. Rumah dia dengan suami dia hak sebelum cerai tu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, cerai pun duduk situ juga. Dan haram bagi dia keluar meninggalkan rumah suami dia kalau tidak ada sebab uzur apa-apa. Dan haram juga bagi suami halau isteri dia hak dia cerai dalam tempoh iddah keluar daripada rumah dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Sebab apa? Ini memandangkan sepanjang masa iddah suaminya berhak mengembalikan kepada akad nikahnya semula. Sekiranya talak ini dibuat kali pertama atau kali kedua, mana dia boleh rujuk lah. Kembali itu rujuk. Nah, dia boleh rujuk semula sebelum habis tempoh iddah lah. Kemudian wujudnya isteri yang tertalak itu di rumah suaminya boleh membangkitkan belas kasihan dan menimbulkan kasih sayang semula, sehingga memberikan peluang kepada suami untuk memikirkan perkara itu 1 kali dan seterusnya sebelum habis masa iddahnya, sehingga genap masanya, di mana wanita itu diwajibkan menunggu untuk memastikan kekosongan rahimnya dari benih suaminya. Dan isteri boleh berhias. Nah, isteri yang talak rajai boleh berhias dalam tempoh iddah itu, yang dia tinggal di rumah suami dia dengan tujuan untuk dia nak teka semula. Sini panggil apa cak nasi? Bali panggil teka. Pikat. Minta maaf aku. Pikat? Bukan. Untuk nak pikat suami dia semula. Sebab mungkin dia tahu sebab. Mungkin suami dia ceraikan dia sebab dia banyak main Facebook, contoh lah. Maka dia nak pikat semula, dia tak main dah. Taubat lahum, tak main. Maka suami dia bila isteri dia dah tak main, dia rujuk mula. Aku kembali kepada kau semula. Sebab aku tujuan cerai ni sebab aku tak suka Facebook. Makan aku hang tak jaga, minum aku hang tak jaga, pakaian aku hang tak setrika, tak basuh semua.
Duk main tahu. Kata tak erti, tak faham. Tu aku cerai, dah kamu tinggal, rujuk balik. Tu tujuan. Ataupun dulu dia tak pernah berhias. Isteri, jenis malas berhias. Ada juga jenis tu. Nah, perempuan bukan semua rajin berhias. Ada juga jenis malas berhias. Pakai baju kelawat, jengkreng. Tak boleh dalam rumah, keluar dengan pakai kelawat. Pipi besar malam pun baju kelawat juga. Nah, duk angkat tangan ambil baju, Cina duk tengok bawah ni. Jengkreng. Tu Cik Azim. Cik Azim kelak tu dia pernah buat kan? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, minyak wangi tak ukur. Nah, bedak-bedak apa, gincu-gincu pun tak ukur. Suami dah jemur macam hantu dalam hutan je lah. Suami memandang hampir pengsan. Tu je Aziz. Bila dia cerai, dia pun menyesal isteri. Maka dalam tempoh iddah itu dia pun berhias pakai cantik, suami dia terpikat semula. Ujuk balik. Tu tujuan. Lagi balik rumah mak dia, jangan nak tengok. Macam mana nak bercantum semula dan sedangkan dia meninggalkan rumah suami dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, itu isteri yang dicerai dalam tempoh iddah, dia wajib duduk di rumah suami dia. Kecuali ada sebab-sebab kita akan sebut selepas daripada ini. Baik, ianya juga bertujuan untuk memelihara hak suami dan kehormatan pertalian suami isteri itu. Kerana hati itu sifatnya sentiasa berubah. Hati tak ada ubah. Waktu kita doa, ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi. Tetapkan hati aku ala dinika. Di atas agamamu. Yang balik jadi kafir ni. Biarlah hati aku tetap atas Islam sampai aku mati. Minta nah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Sebab hati kita mudah berubah. Pemikiran selalunya datang yang baru. Orang yang marah kadang-kadang boleh reda dan rela. Orang yang mengamuk boleh tenteram. Dan orang yang membenci boleh bertukar menjadi kasih sayang. Sebab tu jangan pergi mana-mana. Duduk situ lah. Dalam tempoh iddah itu. Baik, tengok dalil dia. Sehubungan dengan persoalan ini, iaitu dari hal wanita-wanita yang ditolak suaminya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu, Rabbakum, Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya. Mereka tu isteri, tak dicerai. Sehingga selesai iddah. Ni Quran suruh. Dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itu cerita lain. Zina contoh, kita hambat keluar. Cerai-cerai hambat keluar. Sebab dia buat benda keji. Dan itulah aturan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Patuhilah hukum-hukum itu kerana engkau tidak mengetahui, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan sesudah itu satu perkara yang lain. Di ayat ini suruh isteri duduk di rumah suami dia hak dicerai ni. Dan suami pun tak boleh menghalau isteri dia keluar daripada rumah. Baik, apabila perpisahan antara suami isteri itu sudah pasti dan tidak dapat dielakkan lagi, maka yang dituntut pada keduanya itu agar perpisahan mereka dilakukan secara baik, tidak sampai membawa kepada perkara yang menyakitkan hati, mendustakan satu dengan yang lain, ataupun melenyapkan hak-hak masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Maksudnya, maka bolehlah kamu pegang mereka, yakni rujuk dengan cara yang baik kalau nak rujuklah, atau lepaskan mereka dengan cara yang baik juga.
Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, fa imsakum bima'ruf atau tasrihum biihsan. Maksudnya pegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya, atau lepaskan, menceraikannya dengan cara yang baik. Mana bila kita dah cerai dia dalam tempoh iddah, kalau kita rasa nak rujuk, kita rujuk balik, mana kita pegang isteri kita balik. Kalau kita tak nak rujuk sampai tamat iddah, maka kita lepaskan dia dengan cara yang baik. Itu maksud ayat ni. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Maksudnya, dan isteri-isteri diceraikan berhak mendapat muta'ah, yang pemberian sagu hati dengan cara yang patut sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita baca ayat menceritakan tak boleh keluar isteri daripada rumah suami dia. Rumah hak dia duduk dengan suami masa sebelum dia cerai, dan suami pun tidak boleh menghalau dia keluar daripada situ, kecuali haknya ayat Quran. Ayat Quran dia macam satu bahan mentah. Saya sebut banyak kali, ayat Quran, hadis Nabi satu bahan mentah lah. Yang nak masak dia adalah ulama. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, saya nak masak tu ulama, tukang masak chef. Baik, jadi ulama bahas kot mana ayat tadi. Nah, adakah wajib tu wajib secara mutlak, tak boleh keluar langsung daripada rumah, dan suami tak boleh halau dia, adakah mutlak ataupun ada perbincangan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jumhur ulama kalau kita rujuk pada mazhab Syafi'i, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia sebenarnya dia tak bagi duduk sekali. Pendapat muktamad, isteri itu di rumah suami dia kalau boleh menimbulkan fitnah. Ini kata perbincangan ulama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikri ataupun ulama Allah di sini kalau kamu tak tahu. Jadi sekadar kita baca ayat tadi, kita tidak boleh buat keputusan. Nah, sebab ulama-ulama saja yang boleh berijtihad dan mengistimbatkan hukum daripada ayat dan hadis, bukan kita. Maka kita kena merujuk kepada kitab-kitab fiqh kita. Ini sumber saja. Nah, dan perbincangan halal haram ini bukan dia nak bincang bab fiqh, bab mazhab dan sebagainya. Dia nak cerita yang tu je. Kita nak fokus pada hak mazhab Syafi'i, kita nak buka kitab mazhab Syafi'i. Nak fokus pada Hanafi, buka kitab Hanafi, macam tu je perbincangan ulama. Jadi kalau pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak boleh duduk sekali kalau menimbulkan fitnah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, contohnya mereka baru menikah saja, mungkin dalam setahun, tak sampai 2 tahun, 3 tahun, dan masih tidak mempunyai anak, contoh. Jadi mereka berdua saja. Bila suami dan isteri hanya berdua, dia pula ceraikan isteri dia, kemudian isteri duduk di rumah yang sama, dia takut jadi undertaker. Faham undertaker? Pada undertaker hak minggu setiu dah. Tak takut jadi apa-apa, kita bukan tahu tak ada siapa lah rumah tu. Nah, itu nama, kalau ada setengah fatwa dia kata macam khalwat. Macam khalwat. Sebab dia tidak boleh bersama dengan isteri dia, syarat tinggal dalam rumah, tak boleh duduk satu bilik. Suruh duduk rumah suami, bukan satu bilik. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bilik lain-lain. Kalau rumah 2 tingkat lagi cantik. Nah, isteri duduk atas ke bawah? 2 tingkat rumah. Duduk bawah lah, dia nak masak. Kita tak masak, kita order food pandang. Duduk satu bilik mana boleh. Takut jadi undertaker tadi ya. Nah, dia jadi mamai, kok mana tak tahu. Jadi mengigau, bahaya. Dia tak boleh sama. Dia dah ceraikan isteri, cuma isteri tu masih dalam tanggungan dia. Dia kena bagi nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Hak batin dia tak boleh haram tu. Maka kalau dua macam tu tak boleh maka wajib keluar. Sama ada suami itu keluar pergi duduk tempat lain, biarkan isteri dia beriddah di rumah dia sampai habis, ataupun suami ada rumah lain, dia pergi letak bini dia situ. Nah,
Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab berdua itu sudah timbul fitnah. Kalau sudah ada anak-anak ada di rumah lah anak ni, kalau anak duduk di universiti, duduk di asrama tak jadi. Kena anak tu ada di rumah, mana malam tu anak tidur dengan mak dia nah, anak perempuan. Nabi tak boleh. Anak perempuan lah tidur dengan mak dia, pak tidur bilik lain. Tak apa, sebab sudah ada fitnah tu sudah kurang dah. Sebab bini dia dah tidur dengan anak dia. Kalau tak ada anak, nak duduk rumah tu juga boleh. Dia kena bawa mahram masuk. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, bawa mahram. Sama ada mahram sebelah suami atau mahram sebelah isteri. Mahram sebelah suami artinya yang tidak boleh nikah dengan bini dia. Mahram sebelah isteri tak boleh nikah dengan suami. Jadi kalau isteri nak buat mahram isteri, bawa mahram yang lelaki ya. Jangan bawa abang dia yang adik perempuan ataupun kakak perempuan pergi duduk dengan dia, takut jadi cerita lain. Faham tak saya cerita lain? Cerita apa? Keluarga 69, lebih kurang. Takut tak boleh dengan isteri, pergi dengan adik dia pula, pergi dengan kakak dia pula. Faham? Jangan bawa yang perempuan lah, bawa hak lelaki. Mana abang dia ataupun adik dia hak lelaki, bawa masuk rumah tu, nama dia mahram dia. Lepas tu hak lelaki tu tidur mana Cik Nasir? Dengan Cik Nasir lah, nak pegang tangan ni. Tu Ijang duk ubah bangun, pergi duduk di pintu. Oh bangun je. Firali buat filem tu lebih kurang tu. Dia nak bangun, nak pergi jumpa ke. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau hak belah isteri, bawalah mahram hak lelaki dia, boleh tidur dengan suami dia, dia tidur seorang. Kalau mahram hak suami pula dengan buat lelaki, bahaya dengan bini dia pula. Buat mahram perempuan, adik dia ke ataupun kakak dia ke, kakak suami, adik suami, mak rakan dia ke, tidur dengan isteri dia tidur bilik lain. Kena macam tu. Untuk nak elakkan berlaku fitnah berdua-duaan dalam satu rumah, sebab mereka dah cerai. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu maksud dia. Walaupun Quran kata begitu, tapi dia ada syarat-syarat lain lah. Ulama-ulama bahas letak syarat-syarat lain untuk elakkan fitnah. Jadi ada sampai peringkat suami isteri hak cerai dah. Ini kita realiti dalam kehidupan kita, cerai dah, duk tunggu edah, masih pergi kerja sama-sama naik kereta, masih makan sama-sama, suami suat isteri, isteri suat suami. Jengkreng. Suruh rujuk tak ada. Duduk sekali di rumah, pergi kerja sekali, makan satu meja pula, suat menyuat pula. Masa tak cerai tak pernah suat, cerai suat pula. Tapi rujuk tak rujuk, takkan pening. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, rumah pula depa dua, tak ada orang lain. Anak tak ada, mahram pun tak ada. Ni tak boleh. Ni tak boleh. Sebab dia boleh membawa kepada fitnah, maka tak boleh duduk macam tu. Sebab tu ayat Quran faham-faham. Tapi segi teknikal, rujuk pada kitab-kitab fiqh. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. 8.40 tambah satu lagi 9.40 nak. Jadi cukup lah kalau kita tambah jadi lebih. Tengok ada soalan. Sebab kau tak boleh nak beli handphone baru ni. Sejuk ke kau nak? Kawan saya ni tempat kawan-kawannya pinjam duit. Kawan saya ni tempat kawan-kawannya pinjam duit. Jadi bank Islam pula lah. Syarat yang dikenakan oleh kawan saya ialah kena bagi barang kepadanya sebagai cagaran. Contoh seperti handphone,
dan motosikal. Kawan saya bagi pinjam duit dan apabila mereka bayar lebih dari yang mereka pinjam tanpa diminta oleh kawan saya. Apakah hukum lebihan duit yang dibayar tersebut? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia duit banyak lah dan kaya. Jadi kawan-kawan kena ada masalah mereka pergi berhutang dia, bagus lah. Kita ada duit, kawan-kawan boleh hutang, kita bagilah. Berhutang itu harus memberi hutang itu pun harus, tapi dia akan menjadi wajib jika orang yang berhutang itu dia memang sangat-sangat memerlukan. Kita pula ada duit, haram kita tak bagi dia hutang. Bagilah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Tetapi yang ni dia sebut setiap kali bagi hutang dia ambil barang. Yang ni bukan bak hutang. Ni pajak ni. Gadai-gadai. Ar-rahnu nama dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Ar-rahnu pun boleh. Ad-dain pun boleh. Hutang ni dia tak ambil apa-apa, dia bagi duit untuk hutang sahaja. Kemudian janjilah nak bagi berapa bulan, nak bagi hutang tu berapa lama? Sebulan kata sebulan. Hujung bulan kita letak 30 atau 31 lah, mudah. Dia kena spesifik. Jangan hujung bulan tu tak tahu bila. Hujung bulan kalau 30 kalau 31 lah. Baik, jadi kita kata 30 bulan. Jadi kita bagi duit untuk dia hutang dengan kita RM1,000, bayar nanti 30 Ogos ataupun 31 Ogos, bulan ni 31. Jadi cukup 31 Ogos dia pun bawa pada kita, bagi balik duit, sama ada bagi cash ataupun transfer, tak ada masalah lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, pada 31 selesai hutang. Bayar banyak tu juga. Hak dia jenis pegang barang, nama dia ar-rahnu gadaian boleh. Tapi dia ada persen-persen dia lah. Kalau motosikal tu nilai dia RM5,000, mungkin kita sanggup bagi pinjaman dalam RM3,000 sahaja. Nanti dia bayar balik RM3,000, bagi motosikal. Bagi balik. Kita pegang barang dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma bila bayar, dia tak minta. Kawan pinjam RM1,000, dia tak kata bayar nanti RM1,100, tak kata. Cuma member yang pinjam tu, sebab dia rasa macam bersyukur lah, sebab dia boleh lepas. Masa dia tak ada duit tu, member dia sanggup bagi hutang, jadi dia nak bagi satu hati. Dia bayar balik lebih 100 contoh, lebih 200 contoh, tanpa diminta dalam akad hutang tadi. Masa dia berhutang tidak diangkat, kamu kena bayar banyak ni. Dia bagi tu atas dasar dia rasa nak bagi satu hati. Maka yang tu tidak ada masalah. Yang tak boleh yang jadi riba, kita bagi hutang 1,000, masa kita bagi hutang kita angkat, aku bagi hutang pada kamu 1,000, bayar balik 1,100 pada sekian-sekian hari bulan. Ayat tu jadi riba. Sebab kita dah tambah nilai hutang, bertambah daripada yang sebenarnya. Yang tu jadi riba. Sebab disyaratkan dalam majlis akad masa kita nak lafazkan akad hutang tadi. Kalau dia nak bagi, saya sagu hati, kita tak minta apa-apa, tak ada masalah. Macam naik motor, dia pinjam motor, kita bagi pinjam. Pinjam ni bukan duit je motor. Motor panggil pinjam, duit panggil hutang. Sama. Bagi pinjam motor, kemudian minyak kita tak kata apa-apa. Kita tak kata, kamu nanti hantar balik minyak bagi penuh, kita tak kata apa-apa. Dia ambil je, minyak kita sikit lah. Dekat-dekat dia pun pergi buh minyak, hantar balik minyak penuh. Kita tak kata. Tak apa. Tapi kalau kita kata riba, minyak sikit dah, kita kata boleh pinjam lah, free lah, tapi hantar balik minyak penuh. Minyak penuh RM5 je lah saya. RM5. Pernah naik motor? Enggak, tak pernah. Dia buh RM5 penuh, hantar balik, riba. Setiap pinjaman, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang atau pinjam yang kita bagi, kemudian dia bagi balik tu, kita menarik manfaat faedah daripada apa yang kita bagi, maka dikira riba. Jadi bagi pinjaman tu, kemudian kita syaratkan buh minyak penuh, maka minyak itulah dikira manfaat yang kita dapat, maka minyak itulah riba. Dengan kata gitu, dia buh sendiri tak apa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kadang-kadang kawan saya menggunakan motosikal yang dicagatnya itu, apakah hukumnya Ustaz?
Orang cagar barang kita tak boleh guna. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati, kalau dia tak kata apa-apa tak boleh guna. Kecuali dia kata boleh nak guna sikit-sikit, nak pergi masjid, nak pergi buang sampah, nak pergi dekat-dekat boleh. Tapi kalau wasak tanggung sendiri. Mana kalau wasak accident apa, tuan kena buat Nah, ada syarat itu. Tak apa. Ni dia tak kata apa-apa, dia letak untuk kita sebagai cagaran. Kita boleh guna. Nah, sebab hak dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu soalan yang pertama. Okey, dah dah, itu soalan malam ni. Jadi sekadar itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada sedikit penambahan ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.